Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa soalan yang berkaitan dengan latihan impuls dan daya impuls. So, mari kita mulakan. Soalan pertama, sebiji bola yang berjisim 1.3 kg bergerak dengan hal laju 5 meter per saat dilanggar oleh sebuah kereta yang bergerak pada arah yang sama dengan bola tersebut. Hal laju bola tersebut meningkat kepada 11 meter per saat dalam masa 0.2 saat. Berapakah impuls pada bola tersebut? Okay, so bila kita dapat soalan, kita keluarkan terus maklumat yang diberi. Okay, pertama, maklumat yang diberi adalah M sama dengan 1.3 kg. Kemudian, hal laju awal 5 meter per saat, hal laju akhir 11 meter per saat dan masa 0.2 saat. Soalan minta untuk kita kira berapa impuls pada bola tersebut. So, kita boleh gunakan 3 formula untuk impuls. Tapi kita kena lihat apa maklumat yang kita ada. Okay, formula untuk impuls ada Ft. Okay, kita boleh gunakan mv tolak mu ataupun Ft sama dengan mv tolak mu bergantung kepada maklumat apa yang kita dapat. Jadi, daripada maklumat ini, kalau kita nak gunakan Ft, okay, sekarang kita tak ada F. Jadi, kita tak boleh guna formula Ft. So, kita kena guna formula mv dengan mu. Okay, oleh itu, kita gunakan formula perubahan momentum untuk mengira impuls. So, mv tolak mu, kita masukkan maklumat, kita akan dapat jawapan 7.8. Okay, sebelum tu jangan lupa tulis unit. Okay, unitnya adalah kilogram meter per saat. Okay, next. Soalan yang kedua. Okay, Raja A menunjukkan Ali sedang menendang bola dan Raja B menunjukkan Ali sedang menendang batu. Okay, so takrifkan daya impuls. Bila dapat soalan yang begini, terus tulis definisi daya impuls. Okey, apa yang dimaksudkan dengan daya impuls? Yes, kadar perubahan momentum. Okay, next. Bola dalam Raja A berjisim 1.5 kg. Apabila Ali menendang bola itu, ia bergerak dengan hal laju 20 meter per saat dari keadaan pegon dalam masa 0.2 saat. Hitung daya impuls yang dikenakan Ali ke atas bola itu. Okey, jadi dia nak apa? Nak daya impuls. Okey, pertama dia berikan kita jisim bola 1.5 kg. Okey, next dia bagi kita hal laju. Hal laju bola itu V sama dengan 20 meter per saat dari keadaan pegon bermakna U dia adalah sifar. Okey, dan dalam masa 0.2 saat. Jadi, hitung daya impuls. Okey, apa formula untuk daya impuls? Okey, F sama dengan mv tolak mu per T. Jadi, kita masukkan maklumat macam biasa. Okey, dan kita akan dapat nilai F sama dengan 150 unit Newton. Okay, ataupun kita boleh juga tulis 150 kg meter per saat per saat. Okay, next. Okay, soalan yang sama. Okay. Batu dalam Raja B mempunyai jisim yang sama dengan bola, iaitu 1.5 kg. Apabila Ali menendang bola itu, ia bergerak dengan hal laju yang sama dengan bola, iaitu 20 meter per saat dari keadaan pegon. Masa kaki Ali bersentuhan dengan batu hanyalah 0.02 saat. Hitung daya impuls yang dikenakan Ali ke atas batu itu. Jadi, soalannya nak kita cari hitung daya impuls. Sama macam tadi. Jadi, kita tulis formula. F sama dengan mv tolak mu per T. Masukkan nilai ke dalam formula. Okay, kita akan dapat F sama dengan 1500 Newton. Ataupun kita boleh tulis 1500 kg meter per saat per saat. Okey, D. Bandingkan masa pelanggaran dalam Raja A dengan Raja B. Masa pelanggaran untuk Raja A adalah 0.2 saat. Manakala Raja B adalah 0.02 saat. Okey, antara Raja A dan Raja B yang mana lebih panjang masanya? Yes, Raja A. Jadi, kita tulis masa pelanggaran Raja A lebih panjang dari masa pelanggaran pada Raja B. Okey, bila dia kata bandingkan, kita cuma bandingkan sahaja. Sama ada panjang atau pendek. Next. Bandingkan daya impuls dalam Raja A dengan Raja B. Okey, daya impuls. Okey, masa Raja A, kita dapat daya impulsnya 150 Newton. Yang ni kita dah kira tadi. Okey, Raja B, 1500 Newton. Okey, kalau kita lihat A dan B. Okey, daya impuls untuk Raja A lebih kecil berbanding Raja B. So, kita tulis je lah. Daya impuls dalam Raja A lebih kecil berbanding daya impuls pada Raja B. Kita cuma nyatakan sahaja dia punya perbandingan. Okey, next. Bandingkan kesakitan yang dialami Ali dalam Raja A dan Raja B. Okey, agak-agak kalau daya yang besar, kesakitannya akan lebih banyak ataupun lebih sikit. Sepatutnya kalau daya lebih besar, mestilah sakit lebih kan? Mestilah kita akan rasa lebih sakit. Jadi, kalau kita nak comparekan A dengan B, maksudnya, okey, kesakitan yang dialami Ali pada Raja A lebih sedikit berbanding pada Raja B.
berdasarkan jawapan anda dalam D, E, F, nyatakan hubungan antara masa perlanggaran, daya impuls dan kesakitan yang dialami Ali. Ni typo sikit dialami. Okey, jadi pertama dia nak suruh kita nyatakan hubungan antara masa perlanggaran dengan daya impuls dan kesakitan. Okey, so kalau kita lihat tadi, okey, bila masanya panjang, apabila masa tindakan panjang, daya impuls yang terhasil adalah kecil. Maka bila daya impuls kecil, rasa sakit juga berkurang. Okey, next. Cadangkan satu cara bagaimana Ali dapat mengurangkan kesakitannya dalam Rajabi. Okey, oleh kerana dalam soalan ini, Ali dia menendang bola dan batu. Jadi, kalau untuk Rajabi dia menendang batu. Oleh kerana dia menendang, so dia kena pakai sesuatu dekat dia punya kaki lah kan. So, apa yang dia boleh buat, mungkin dia boleh pakai stoking yang lebih tebal untuk memanjangkan masa hentakan. Soalan yang ketiga. Raja di bawah menunjukkan sebiji telur dijatuhkan ke atas satu bongkah kayu. Telur itu pecah selepas hentaman. Halaju telur itu sejurus sebelum hentaman adalah 5 meter per saat. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Namakan daya yang terlibat semasa hentaman. Okey, jadi kalau melibatkan hentaman-hentaman ni mestilah daya impuls. Kita tulis daya impuls sahaja pun dah cukup dapat markah. Okey, B. Beri satu sebab mengapa telur itu pecah selepas hentaman. Apa yang menyebabkan telur ini pecah? Okey, telur ni cengkerannya keras. Okey, tetapi nipis. Bila kita jatuhkan telur daripada satu ketinggian, okey, dia jatuh. Okey, oleh kerana cengkeran telur ni keras, apabila dia jatuh, masa impaknya kecil. Jadi, bila masa impak kecil, daya impuls yang terhasil besar. Oleh kerana dia nipis, jadi dia tak boleh nak menahan, tak boleh nak menampung daya impuls yang terhasil. Jadi, menyebabkan dia pecah. Macam mana kita nak tulis jawapan? Okey, pertama kita mesti tulis dulu sebabnya. Apa sebabnya? Kerana cengkeran telur tidak cukup kuat untuk menahan daya impuls. Okey, kenapa? Kerana permukaan keras cengkeran telur menghasilkan masa hentaman yang pendek dan daya impuls yang tinggi yang menyebabkan telur pecah. Okey, bila kita jawab soalan, kita nyatakan sebabnya apa dan kenapa. Okey, next. Jisim telur itu ialah 0.05 kg. Hitung momentum sejurus sebelum hentaman. Jadi soalan ni nak momentum. Okey, apa formula momentum? Momentum sama dengan mv. Okay, kita lihat adakah maklumat kita cukup. Okey, m adalah 0.05 kg. Manakala v dia adalah 5 meter per saat. Okey, jadi kita masukkan maklumat. Kita dapat nilai momentum adalah 0.25 kg meter per saat. Okey, next. Beri satu cadangan bagaimana anda dapat mengelak telur daripada pecah apabila dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Okey, telur ni pecah sebabnya apa? Sebab daya impuls yang tinggi. So, cara untuk kita mengelakkan telur ini daripada pecah adalah kita mengurangkan daya impuls. Macam mana kita nak kurangkan daya impuls? Dengan memanjangkan masa impak. Macam mana caranya kita nak panjangkan masa impak? Antara cara yang kita boleh buat adalah dengan gantikan blok kayu dengan satu span yang tebal untuk memanjangkan masa hentakan. Okey, ataupun kita boleh buat something dengan telur ni ya. Antaranya kita balut telur dengan bahan yang lembut untuk memanjangkan masa hentakan. Okey. Itu saja untuk video kali ini. So, terima kasih.